لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يقدرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين الوافي بالآحاد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati pengacara kita pada malam Ustaz Nasir, Ustaz Asri ya. Yang berusaha selaku urus dia, ketua urus dia, Ustaz Zaimlah. Berapa tahun ni lalu dah nak buat program baru jadi Apa ni Ustaz Wan Ustaz apa nama ni, Ustaz Zaidi tu, sahabat tamu kat belakang ada juga tuan Tuan ni dah pakar dah, tak payah duduk dalam drama ni. Jadi izinkan saya yang tak sikit ilmu ni, sama-sama nak kongsi ya. Kongsi ilmu terutama dalam dia panggil ilah syar'i lah. Ilah syar'i dan syifa ya. Okey, tuan-tuan sedia maklum bahawa apa ni dalam bidang kaunseling ni ya. Amat penting kita lah ya, sebagaimana kita ni orang Islam ya, iaitu kembali pada agama sebenarnya ya. Sebab itu kalau kita lihat ya, apa nama ni, mungkin Dr. Mahmud pun telah jelas lah. Satu kajian yang dikaji oleh seorang pakar psikiatri, G.S. Long nama dia. Dia buat kajian 30 tahun dalam berbagai-bagai lapisan masyarakat. Tak kira lah orang Islam, orang kafir. Dan beliau merumuskan bahawa ya, seseorang yang ada masalah jiwa. Masalah jiwa ni macam-macam tuan-tuan ya. Itu kita akan lihat sekejap lagi ya. Maka dia dapat menyelesaikan masalah jiwanya itu bila mana dia kembali pada agama mereka. Itu dia. Baik, saya lihat apa ni semalam apa ni berkaitan dengan ni lah yang Dr. Zakir Naik ni datang ke Melaka tu kan. Saya tengok video dia malam. Okey, rupa-rupanya dalam apa agama Hindu, dalam kitab dia pun dah jelas ya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Kristian lagi lah bagi itu ya. Maka dah terlihat dan dah ada dah pun ya. Dah tercatat bahawa ada dia satu hari, satu ketika akan lahir Nabi kita sallallahu alaihi. Jadi maknanya dalam agama tu mana kita kembali. G.S. Long ni merumuskan bahawa bila kita kembali pada agama, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah jiwa kita bagi contohnya. Maka merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ya 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali. Makanya agama din itu ya. Maka jangan kita bercerai-berai. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak lihat ya, iaitu kita mengenal pasti punca-punca penyakit dia sebagai contohnya ya. Dalam konteks ya kaunseling syar'i itu macam mana? Sebelum kita mengenal pasti ya, Dr. Mano pun dah bincang dah sahabat saya ya. InsyaAllah besok Dr. Ghaffar akan sambung. Kemudian Dr. Sarsiah akan bawa kepada terapi khuluk. Antaranya bagaimana Imam Ghazali pendekatan tasawuf, tazkiyah an-nafs contohnya ya. Jadi kita gabung-gabung yang 3-4 ni, semua pakar-pakar berlaku ni. Terutama ni lah, mereka ni tolak saya lah, saya tak pakar sangat. Jadi kita lihat sebab musabab terjadinya penyakit tu. Okey, ketahuilah kita ni, bila saya buat kajian tuan-tuan, saya ambil pendekatan bersama dengan sahabat-sahabat ni, yang kita nak rawat, yang nak counselling, yang kita ni kaunselor belaka kan. Bagi contoh ni, sebenarnya satu benda yang kita nak rawat ya, iaitu hati kita. Betul tak? Setuju tak dengan Ustaz? Setuju ya. Maka hati ini kita boleh pecah kepada dua. Dia ada kalanya dia pergi kepada rohani, ada kepalanya dia pergi kepada jasmani. Betul tak? Betul tak? Ya? Dan ketahuilah, saya merujuk kepada pengalaman saya ya. Pengalaman saya sudah hampir 20 tahun dah saya terlibat dengan pengubatan Islam ni ya. Di mana masalah fizikal
iaitu berkaitan dengan hati dalam konteks fizikal akan menyebabkan rohani dia akan bermasalah. Contohnya, sebab apa Nabi sebut dalam hadis, ya, berkaitan dengan darah kita. Hati ini adalah darah, ya. Sebab itu kalau kita lihat, ya Ustaz, hadis nombor berapa Ustaz? Hadis 40 yang sebut tentang mudghah. Hadis nombor berapa? Ustaz Azmi. Ustaz Azmi ni kenal lama ni. Cuma dia tak kenal anak ni, anak kenal lama. Astagfirullahaladzim. Ya, kita ni orang kecil, siapa kenal lah. Okey. Dalam hadis 40, hadis nombor berapa yang menyebut tentang mudghah? Tak ingat Ustaz. Tak ingat? Hadisnya ingat. Oi, jangan buat main lah. Ni ustaz ni basic ni. Hadisnya ingat tapi nombor bilangan. Nombor tak ingat. Okey, ustaz baca hadis tu. Yang saya biasa yang. Tak kira lah. Biasa tak biasa. Fil jasad ini. Itu dia. Dari mula. Okey. Dia asal dia memula innal halala bayyin wa innal harama Ya. bayyin. Tak apa, sambung soal setara. Okey ustaz, daripada mula. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Okey, Faman baik. ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Masya Wa ma Allah. waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i ya hima. Tak ingat tengah-tengah tak ingat. Kemudian dia pergi kepada ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil Jasad. jasadi mudghah. Iza Salah jasaduhu jasaduhu. wa iza Fasada fasadal jasadu. Ada wa yaqal qalbu. Nampak tak, ya? Maka cantiknya hadis ni. Ini nombor 6. Hadis 40. Cuba buka tengok. Okey, hadis nombor 1. Berkaitan dengan apa? Innama a'malu Itu tak, kalau tak tahu memang jangan Ustazah ni lah, Kalau tak tahu kena beli atas lah. Saya tahu. Jadi cuma nak buka minda je hari ni. Baru lepas makan ni kan kita nak mengingatkan kita semua kembali, ya. Jadi kalau saya fokus kepada hati. Sebab itu banyak kes-kes, ya, yang mana kalau kes kronik baru sampai dekat saya. Satu Malaysia, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, pengalaman Ustaz, kalau kita gabungkan dengan ilahi, subhanallah, orang nak bercerai tak jadi bercerai. Itu dia. Ya, itu dia, ya. Banyak datang daripada Pening, datang hantar, Negeri Sembilan hantar, ya, Kuala Kubu hantar, ya, wilayah lagi lah. Kadang-kadang Ustaz kena duduk dekat pusat unit kaunseling kekeluargaan tu, duduk dalam bilik tu, ya, tolong-tolong je Ustaz ni. Tapi macam itulah nak menyelesaikan kes, ya. Jadi semuanya itu adalah faktor hati kita, ya. Jadi maknanya tengok daripada awal lagi. Pentingnya kita makanan. Innal halal, kata Ustaz Azmi tadi, innal halalan bainu wa umurun mustabihat. Innal halalan bainu wa halal bain. Wa bain umur mustabihat. Maka dia akan pergi, syubhat ini akan terjun pergi mana? Haram lah. Haram. Seumpama seorang gembala. Gembala kambing, gembala lembu ke, kan? Dia tambat kambing je dekat tanah dia. Petang kan dia pergi ambil, dia rentak tadi habis, dah rumput dah habis dah. Dia masuk tanah Pak Ali sebelah tu. Okey, haram tak? Kita nak ambil ke tak? Kan? Kita, Pak Ali, kita share lah kambing. Dengan main RM800 seekor. Kan? Kita pun masuk dalam kawasan Pak Ali. Ambil kambing tu, haram tak? Masuk dalam tu, dia makan tu, makan dah haram dah tu, Pak Ali punya tu. Jadi kita kena apa? Bawa kambing tu, Pak Ali, kambing saya ni makan rumput tu, minta dihalalkan. Tu dia sepatutnya hukum. Betul tak Ustaz? Betul. Macam itulah kita hukum dia, nampak? Kalau dia suruh bayar, kalau suruh bayar, kalau dia kata kambing ni sembelih, kena bagi kat dia, separuh bagi dia. Macam tu hukum dia. Sama juga orang yang tanam ni rumah kita kan double story lah, mau teres. Sini pokok mangga dia. Dalam kawasan dia tepi sekali, biasa kita tanam tepi lah. Ni sebab nak parking kita. Jadi dia punya dahan dia tu berjuntai masuk dekat kawasan sebelah, panjang tu. Kemudian lebat tu sebelah. Sejak rumah kita tak ada dahan lah tu. Apa dia? Kita potong sebab nak parking kita. Jadi kita biarkan tanah orang sebelah tu, ya, dahan dia pergi lebat buah tu. Sepatutnya dia punya tu yang sebelah tu. Tapi kita siap bubur jaring supaya tak jatuh sebelah. Sepatutnya kalau dia ambil, boleh ambil, hak dia. Walaupun umbirnya itu berada dalam kawasan kita, tetapi dia telah melangkaui, nampak, kemudian pergilah hujung tu, baru Nabi sebut, ya, ala wa inna fil jasadi. Di dalam jasad manusia itu ada serupa darah. Baik padanya, maka baiklah. Tak baik padanya, tidak baiklah. Hati kita. Apa dia? Merujuk kepada tadi lah. Makanan kita, contoh makanan.
Seseorang yang mana dia makan, ni nak tackle, cara kita nak tackle. Sebab itu, kalau ustaz, orang ni datang, seorang isteri datang, ustaz, suami saya, apa nama ni, dia ada perempuan lain. Ya? Dia nak kahwin lain. Okey, sekarang ustaz nak tanya, suami dia bermasalah ataupun isteri dia bermasalah? Isteri bermasalah. Isteri dia bermasalah. Kalau isteri dia tak masalah, dia tak cari kaunselor, betul tak? Itu dia. Maknanya orang yang datang tu, jadi ustaz doa dulu. Apa dia? Doakan